Kerajaan telah mengambil langkah-langkah termasuklah perisytiharan darurat untuk membolehkan kuasa-kuasa yang diperlukan, yang lazimnya mungkin tidak diperolehi di bawah peraturan-peraturan yang biasa bagi menjadikan usaha-usaha meningkatkan keberkesanan pengawalan gelombang ketiga menjadi lebih berkesan. Barangkali sebelum saya memberikan update tentang kes yang berlaku di wilayah persekutuan kita, mungkin bolehlah saya sedikit melontarkan gambaran antara perkara-perkara yang kini boleh dilaksanakan oleh kerajaan setelah adanya proclamation ataupun perisytiharan perintah darurat pandemik seperti mana yang telah diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah kerana ada juga pihak-pihak yang cuba mempolitikkan perkara ini. Walaupun demikian, kerajaan akan terus fokus dan saya ingin memberikan sedikit gambaran. Kita misalnya sekarang ini, kita diberi laporan bahawasanya kejadian kes-kes positif mencecah sekitar antara 2,000 ke 3,000, kadang-kala melebihi 3,000. Angka ini adalah cukup besar dan dalam kajian para pakar, tahap penambahan kes sekiranya tidak dibendung dengan ketat, dia boleh berlaku lonjakan sehingga melebihi daripada 5,000 dalam masa yang tidak terlalu lama daripada sekarang dan akan terus bertambah, boleh mencecah sehingga 8,000. Kalau sekiranya itu berlaku, yang perlu kita uruskan dan yang perlu kita khawatiri adalah kapasiti kita dan sistem perubatan kita untuk menangani perkara-perkara tersebut. Misalnya hospital kerajaan kemungkinan akan kekurangan katil dan kemudahan. Frontliners mungkin akan menjadi tidak mencukupi, ataupun juga bekalan-bekalan barang-barang termasuk PPE yang diperlukan mungkin akan berlaku shortage. Di bawah peraturan-peraturan biasa ada kekangan yang tidak membolehkan kerajaan bertindak dalam cara yang pantas. Sebagai contoh, kalau sekiranya hospital kerajaan telah memenuhi kapasiti, kerajaan tidak boleh memaksa tanpa kuat kuasa undang-undang untuk hospital swasta juga mengambil pesakit-pesakit COVID-19. Lazimnya hospital swasta menghantar ke hospital-hospital kerajaan. Di bawah undang-undang darurat, kerajaan dibolehkan melalui ordinan sekiranya diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mewajibkan dengan kuat kuasa undang-undang hospital-hospital swasta mestilah mengambil pesakit-pesakit COVID dan turut memberikan rawatan sebagai support ataupun untuk komplement keupayaan ataupun kapasiti di hospital kerajaan. Ini boleh dilakukan apabila adanya perisytiharan darurat dengan mengadakan ordinan tertentu yang boleh diluluskan ordinan tersebut dalam masa yang cepat. Yang kedua, sekiranya doktor-doktor kerajaan dan juga nurses dan pembantu hospital sebagainya mengalami kekurangan tenaga, maka juga melalui ordinan tertentu juga doktor-doktor swasta boleh diwajibkan untuk turut berkhidmat bagi membantu kerajaan menguruskan pesakit-pesakit COVID. Sebab itulah kita mengharapkan dalam tempoh darurat yang terbatas, tidak seperti darurat yang terdahulu dalam negara kita yang tidak ada tarikh penghujungnya, tetapi kali ini darurat yang menumpukan kepada usaha-usaha kerajaan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dan mengekang penularan wabak ini mempunyai deadline-nya, iaitu sehingga 1 hari bulan Ogos. Maka dalam tempoh sekarang hingga 1 hari bulan Ogos, kita mestilah menumpukan, bekerja bersungguh-sungguh
melakukan apa saja yang boleh, yang perlu bagi kita, kata pakar-pakar, flatten the curve, ataupun untuk kita melandaikan lekuk kejadian kes-kes yang positif yang pada masa ini berada pada 4 digit. Jadi itulah juga yang menjadi tanggungjawab kita di wilayah persekutuan, dan seperti mana saya katakan tadi, tumpukan kepada usaha menyelamatkan rakyat, tumpukan kepada usaha membantu rakyat, kerana selain daripada pelaksanaan PKP, kita sudah memahami, kita sudah ada pengalaman, ada perkara-perkara lain yang turut perlu kita uruskan. Misalnya rakyat yang hilang pekerjaan, rakyat yang mengalami kesempitan hidup, rakyat yang mengalami kekangan-kekangan untuk menguruskan keluarga masing-masing, rakyat yang mengalami masalah pekerjaan, masalah tempat tinggal, masalah kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus menjadi tanggungjawab kita. Kita perlu bekerja siang dan malam, dan kita tidak harus mempolitikkan perkara-perkara ini, dan kita tidak harus divert kita punya attention kepada perkara-perkara kepentingan politik pribadi ataupun politik kumpulan. Sebaliknya, inilah masa untuk kita berganding bahu, bermuafakat dan bekerja sama untuk menyelamatkan rakyat kita, rakyat didahulukan, dan juga menyelamatkan negara kita.